Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dari surah Al-Baqarah. Dan hari ini kita akan baca bermula dari ayat yang ke-6 muka surat yang ketiga, daripada ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-10 atau 11 boleh tak? 12 pun tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca hari ini telah menerangkan golongan manusia yang ada di atas muka bumi ini lebih kurang kita kata secara umumnya terbahagi kepada tiga. Golongan pertama, golongan yang beriman. Dan golongan beriman kita dah baca dah sebelum daripada ni. Kesudahan bagi mereka Allah Ta'ala sebut, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ni orang yang beriman dan mendapat hidayah dari Tuhan mereka. Hidayah untuk apa? Untuk bersifat dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah dan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan mereka orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka akan selamat daripada fitnah kubur, daripada mereka selamat daripada azab kubur dan juga selamat daripada api neraka. Adapun golongan yang kedua ialah kita baca ini. Itulah golongan yang kufur, tidak beriman kepada Allah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai al-kufru millatun wahidah. Disebut bahawa al-kufru millatun wahidah. Kufur ni agama yang satu. Agama satu. Maksudnya semua jenis penyembahan selain daripada Allah maka dipanggil kufur. Kategori yang kedua ni kategori yang tidak beriman kepada Allah. Tak kiralah dia sembah apa, semua patung kau, semua batu kau, semua pokok kau, semua orang kau, semua bintang kau, matahari kau, bulan kau. Tak ada agama kau, etis kau, komunis kau, sosialis kau, tak kira lah. Semua yang tidak menyembah Allah maka dipanggil kufur. Dan mereka ni agamanya satu. Maknanya agama apa? Agama kufur. Golongan yang ketiga, orang yang duduk tengah-tengah antara iman dan kufur. Macam mana? Menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Golongan ni disebut golongan munafik. Kulit dia lain, isi dia lain. Yang ni Allah Ta'ala sebut panjang. Dan mereka ini berat lagi daripada golongan yang kafir. Kerana mereka adalah musuh dalam selimut, api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Golongan ni. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita akan keadaan mereka. Dan Allah juga mengingatkan akan besarnya ancaman dan azab bagi golongan yang ketiga ini. Itulah golongan munafik. Golongan munafik. Sifat ketiga-tiga golongan ni akan berulang-ulang dalam banyak tempat dalam Quran. Cerita tentang orang beriman, sifat dia akan Allah Ta'ala ulang lagi. Cerita tentang orang kafir, perkataan mereka, kesudahan bagi mereka, azab bagi mereka. Cerita akhirat untuk mereka, macam mana mereka dalam azab neraka. Akan ada berulang-ulang cerita ni dari dalam Al-Quran. Okay.
Cerita golongan munafik juga ada, berulang-ulang dalam Al-Quran. 3 golongan ni golongan utama. Tapi kesudahannya akhirat ada 2 je. Satu ke syurga dan 2 lagi ni ke neraka. Kesudahannya tetap syurga atau neraka. Tak ada duduk tengah-tengah. Dia dulu katanya beriman tapi hati kufur. Jadi dia pun duduk tengah-tengah lah. Tidak syurga, tidak neraka. Tak ada. Di akhirat nanti hanya ada 2. Walaupun golongan di dunia ni 3, tapi akhirat nanti hanya ada 2 tempat kembali. Satu ke syurga dan 2 lagi ke neraka. Yang masuk syurga ni ada keadaan-keadaan pula, didetailkan, dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Betul mereka ni berjaya, tapi kategori kejayaan tu ada macam-macam. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Ada yang masuk syurga ni berada dalam golongan muqarrabin, yang tertinggi kedudukan dia. Ada golongan yang masuk syurga dalam keadaan merangkak, tapi kesudahannya syurga bagi orang yang beriman. Tapi bagi golongan yang kedua ni macam-macam juga. Golongan kafir cara dia, golongan munafik cara dia, golongan ahli maksiat pula cara dia, macam-macam. Jadi semua ni akan Allah detailkan dalam Quran. Di awal surah Baqarah ni Allah jelaskan 3 kumpulan ni dulu. Innal ladzina kafaru, golongan yang kedua ni golongan yang kufur, kata Allah. Sifat mereka kufur ni ialah ghattul haqqa wa sataruhu. Mereka ini menutup kebenaran dan mengingkarinya. Golongan ini Allah Ta'ala kata, dia apa pun datang kepada dia daripada wahyu, dia tak percaya. Sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je bagi mereka. Kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi peringatan ke, tetap saja mereka tidak beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kata, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Mereka ni golongan yang mana telah tetap kalimah Allah ke atas mereka bahawa mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayat, walaupun datang kepada mereka semua bentuk tanda-tanda, tetap saja mereka tidak beriman. Contohlah orang kafir. Orang kafir ni memang dalam hati dia ada sifat degil. Tanda depan mata ni banyak. Sama ada tanda kejadian yang biasa ataupun kejadian yang luar biasa. Yang biasa ni kejadian alam yang kita duk tengok sehari-hari. Matahari terbit dari ufuk timur, terbenam di ufuk barat, bintang yang berkelipat, hujan yang turun, awan yang berarak, kita sendiri sebagai makhluk yang istimewa. Ni semua ni tanda-tanda kewujudan Tuhan. Bila mereka perhati, tak percaya. Tak percaya adanya Tuhan. Hatta kadang-kadang datang tanda yang luar biasa. Tanda luar biasa. Sebagai contoh, tanda luar biasa. Tanda mukjizat. Fir'aun telah datang kepadanya tanda mukjizat. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Kemudian Nabi Musa ambil balik, jadi tali, jadi tongkat semula.
Ular tu pula makan tali-tali ahli sihir sehingga semua ahli sihir beriman. Datangnya taufan, datangnya belalang, ringnya sungai Nil. Allah Ta'ala bagi tanda kepada Fir'aun. Apa jadi? Tetap dia tidak beriman. Orang Quraisy contoh. Orang Quraisy ni macam-macam tanda Allah bagi. Macam-macam tanda Allah bagi. Dia minta bulan terbelah dua. Allah Ta'ala turunkan bulan depan mereka, belah jadi dua. Real, dia tengok depan mata. Kita ni tengok ke atas. Ni bulan tu turun, terbelah dua. Sebelah duk alik kanan Nabi, sebelah duk alik kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas cantum balik, naik semula ke langit. Tengok depan mata. Beriman tak beriman? Tak beriman. Nabi bagi tahu kepada mereka benda-benda yang tak ada orang boleh bagi tahu. Peristiwa berlaku apa? Isra wal Mi'raj. Nabi naik ke langit, turun semula satu malam. Bila dia tanya tentang sifat-sifat Masjidil Aqsa, Nabi bagi tahu 100% sama, betul. Sehingga mereka tak boleh nafi Nabi ni menipu. Mereka tak boleh kata Nabi menipu sebab betul sifat apa yang ada di Masjidil Aqsa. Tapi tak beriman juga. Dalam peristiwa boikot Nabi dan Bani Hashim, surat perjanjian boikot mereka simpan dalam Kaabah, gantung dalam Kaabah. Tak ada orang boleh koyak, tak ada orang boleh rosakkan. Tapi Allah Ta'ala hantar anai-anai makan surat tu. Lepas tu Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat tu dah hancur. Bagi tahu kepada Quraisy tak percaya. Mana boleh hancur? Dalam tu tak ada orang boleh kacau. Sehingga Abu Talib pada masa tu bagi tahu kepada mereka, buka. Kalau betul Muhammad cakap hancur, maka bebaskan kami daripada boikot ini. Kalau tiba-tiba surat tu ada seperti mana atau ada sungguh, Muhammad ni terbukti tipu, maka kamu ambillah Muhammad ni, buatlah apa yang kamu nak buat, kata Abu Talib. Mereka pun buka Kaabah, tengok-tengok surat hancur sama seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Apa jadi? Tetap saja tidak beriman. Kemuncaknya mereka minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tukar Bukit Safa tu, tukar jadi emas. Nabi minta dengan Allah. Jibril alaihissalam turun. Jibril kata Allah bagi tahu boleh, bagi dengan satu syarat. Syarat dia apa? Kalau Allah tukar Bukit Safa ni jadi emas, tiba-tiba kaum Quraisy tetap tidak beriman, maka Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka azab yang tidak pernah lagi ditimpakan kepada seorang pun daripada manusia sebelum daripada ini. Nabi SAW bila dengar macam tu, dengan sifat rahmatnya, rahimnya, bil mu'minina raufur rahim, dengan ni sifat kasih sayang yang ada pada Nabi SAW, akhir sekali Nabi kata tak apalah, biarlah Nabi dakwah dulu kepada mereka supaya tidak ditimpakan kepada mereka azab. Jadi ini sifat orang kafir. Allah Ta'ala kata, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa ciri sebenarnya yang ada pada mereka? Apa yang menyebabkan mereka ni kafir? Sebenarnya ciri yang paling utama dalam dada, dalam hati orang kafir ialah
Al-inad dipanggil. Inad. Inad ni degil. Degil. Antara ciri paling utama dalam kekufuran ialah degil. Walaupun ayat Quran mari, walaupun mukjizat tu datang, kadang-kadang mari benda luar biasa zaman kita ni. Mari tsunami, mari gempa bumi, mari hujan ribut, mari taufan. Tapi kalau hati tu degil dengan Allah, dia tengok macam tu je. Dia tahu benda ni bukan boleh buat manusia ni. Siapa yang datangkan tsunami? Manusia satu makhluk pun tak boleh nak buat. Siapa yang boleh turunkan hujan mencurah-curah dari langit? Tak ada makhluk pun boleh buat. Tadi dia tahu benda tu di luar daripada kekuasaan manusia. Tapi dia, hati dia degil. Dahsyat lagi orang yang kata Tuhan ni tak ada. Habis tu kamu tu jadi macam mana? Aku jadi ni dengan macam-macam dah. Dia percaya teori Big Bang lah. Manusia ni jadi evolusi daripada monyet lah. Teori evolusi. Manusia asal daripada monyet jadi manusia. Kau semua. Tapi ada orang percaya. Kenapa? Sebab dalam hati mereka ada kekufuran dan degil. Inad dia panggil. Khanilah Allah Ta'ala kata, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okay? Dan Allah Ta'ala sebut ni juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dari Abu Talha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata dalam tafsir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'un nas wa yutabi'uhu 'ala al-huda. Nabi ini, antara sifat yang ada pada Nabi ni kasih sayang, macam kita kata tadi. Sehingga Nabi ni, kata Ibnu Abbas, bersungguh untuk ajak semua orang beriman, semua orang yang dia kenal, agar mereka beriman kepada Allah dan ikut dia. Tapi ayat ni juga menunjukkan bahawa ada dari kalangan mereka, kamu ajak macam mana pun tetap tidak beriman. Ibnu Abbas kata, maka Allah khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan ada orang dari kalangan umat atau pada zaman dia ni, cakap macam mana pun tetap tidak beriman. Jadi sebab tu kita ni kalau dapat hidayah kena syukur banyak-banyak. Sebab yang bagi hidayah kepada kita ni Allah. Bukan ustaz, bukan ibu bapa kita, bukan kepintaran kita. Yang kata aku dapat hidayah ni sebab aku bijak, sebab aku pandai, aku belajar, aku dapat faham, aku masuk Islam. Tak. Ada orang cerdik lebih pandai daripada kita, tak beriman. Okey. Kalau dengan sebab ustaz, dengan sebab tok guru, dengan sebab tok syekh, ada orang Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi ajak. Bukan orang lain, Nabi. Bukan ajak dengan mulut je, sekali dengan mukjizat ada, package cukup. Akhlak ada, rupa ada, bahasa indah, cakap baik, keturunan mulia. Datang pula wahyu, ada Quran, ada hadis, ada mukjizat lagi. Cukup package. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kekurangan, manusia yang sempurna. Tiba-tiba Nabi yang ajak, ada juga orang tak beriman. Jadi Ibnu Abbas kata ayat ni turun nak bagi tahu kepada Nabi, ada golongan manusia ni tahap degil dia, mencakaplah macam mana sekalipun tetap tidak beriman.
Kenapa tu? Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah tutup hati mereka. Khatam ni dia patri kan. Khatam Allah disebut dipatri. Hati mereka telah dipatri. Seal. Allah telah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Pada hati mereka ada penutupnya. Jadi mereka ni bila sekali dengar tak nak beriman, degil, maka Allah tutup hati mereka. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin keras hati. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala kata, Allah patri hati mereka. Katalah apa pun, marilah bukti apa pun. Wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka sudah ada penutup. Walahum azabun azim, dan mereka ini bagi mereka azab yang besar, azab yang amat besar. Baik. Jadi mereka ni, apa maksud tutup hati, tutup pendengaran, tutup mata? Bukan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, bukan sebab buta, tapi masalahnya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada hati tapi tidak faqih, tidak memerhati, tidak memahami. Ada telinga, tidak dengar. Ada mata, tidak dapat melihat. Ini orang yang dipatri hati mereka. Bukan jadi buta. Buta dari sudut summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka jadi buta mata hati, pekak telinga, tidak berfikir. Jadi kufur. Hak ni yang paling kita bimbang. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jadikan hati kita ni hati orang-orang yang beriman. Hak kita baca sebelum ni. Jangan hati yang tertutup. Hati tertutup ni banyak asbab boleh jadi. Makan makanan yang haram, buat kemaksiatan, boleh jadi sebab mengejek ayat-ayat Tuhan, boleh jadi sebab mengejek Rasul, boleh jadi sebab menghina agama. Banyak sebab. Hasal hati elok. Hati ni, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada manusia melainkan semua dia lahir ni hati dia di atas fitrah. Tak ada orang lahir melainkan hati semua di atas fitrah. Tapi oleh sebab ibu bapa dia masa dia kecil, apa yang dia bagi makan, apa yang dia didik, apa yang dia ajar, apa yang dia buat, maka akhirnya hati dia lama-lama jadi tertutup disebabkan perbuatan mereka sendiri. Adapun orang yang beriman, alhamdulillah, kita lahir di atas Islam. Maka fitrah tu, mak ayah kita bagi makanan halal. Mak ayah kita daripada kecil pun kita tengok dia salat. Dalam rumah kita pun ada keimanan. Maka sifat fitrah tu ada. Sampailah kita besar. Bila kita balik, kita beriman kepada Allah dengan hati dia, dengan apa lagi? Kehendak kita. Setelah daripada Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, alhamdulillah. Jadi jaga hati kita jangan sampai tertutup. Allah Ta'ala kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah menutup hati mereka apa yang mereka buat. Jadi bila Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim,
Allah patri hati mereka, Allah tutup telinga mereka, Allah tutup pandangan mereka, bukanlah disebabkan zalimnya Allah, tidak. Tak boleh kata mereka tak beriman dah sebab Allah tutup hati mereka. Maka Allah lah salahlah Allah Ta'ala tutup hati mereka. Kalau dia kata lagu itulah, kita kata dia tak dapat hidayah sebab dah Allah Ta'ala tutup hati mereka, memang tak dapat hidayah. Jawapan dia, Allah tutup hati itu sebab apa? Dalam ayat yang lain kalau kita baca tadi, surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menyebabkan Allah tutup hati mereka ialah perbuatan mereka sendiri. Allah Ta'ala tak tutup saja-saja Allah Ta'ala nak tutup sebab nak zalim kepada manusia, tak ada. Siapa yang kufur kepada Allah bukan disebabkan kezaliman dari Allah, tak ada istilah tu. Innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Allah ni dia tidak menzalimi walaupun sebesar zarah. Dari sudut keadilan Allah, Allah lahirkan semua manusia dalam hati dia ada fitrah, keadilan Allah. Tapi manusialah yang menyebabkan akhirnya hati mereka tertutup, mata mereka jadi buta. Buta mata hati, buta. Allah Ta'ala kata, fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata ni hak buta, tapi mata hati. Ini yang tanda-tanda khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'uda. Nabi kata fitnah ni akan datang kepada hati seperti jalinan, apa tu? Kita panggil jalin. Kita apa? Kalau buat tika apa? Tika apa panggil? Sulam. Begitulah. Dan satu-satu. Fitnah ni akan datang kepada manusia ni satu demi satu. Satu. Dan uda. Maka mana yang hati kena fitnah tu, maka ada titik hitam dalam hati tersebut. Dia buat maksiat, titik hitam. Buat maksiat, titik hitam. Sama lama hati dia jadi gelap gelita. Kalau dia istighfar, maka kalau dia ingkar kepada fitnah tu, hati dia bersih, jadi baik. Tapi kalau dia terima fitnah, buat maksiat dan sebagainya, jadi lama makin hitam. Sehingga bila jadi hitam tu, tak tahu dah mana buruk, mana baik, mana betul, mana salah. Sebab hati mereka telah tertutup. Baik. Wa'lam anna al-waqfa at-tama ala qawlihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah jumlatun tammah fa inna at-taba' yakunu ala al-qalbi wa ala as-sam'i wal ghishawah hiya al-ghita' yakunu ala al-basar. Ketahuilah, dia kata apa? Wakaf tam, kalau kita baca, kenapa ada satu ayat berhenti? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Boleh berhenti situ. Kemudian wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim ghishawah. Disebabkan hati dengan pendengaran ni sifat dia lebih kurang, dia tertutup, terpatri. Bila tutup hati, tutup telinga, maka
dia apa tu, tertutup di atas sifat dia. Sifat tutup daripada masuk kepada dalamnya perkara-perkara yang ataupun kebenaran agama. Al-ghishawah pula ghita. Ghita ni terhalang pandangan. Terhalang pandangan dia. Kata di Abdullah ibn Mas'ud dan daripada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka tidak berfikir, tidak mendengar, dan mereka ni melihat tapi tidak nampak kebenaran yang ada. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita, jaga telinga kita, jaga mata kita daripada terhalang kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita nak bersihkan hati kita macam ni lah. Senantiasa hadir dalam majlis ilmu, senantiasa dengar ayat-ayat Quran, senantiasa melihat kepada kejadian-kejadian alam, bukti-bukti kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan, sehingga akhirnya hati kita tu jadi tenang, tunduk, patuh, dan jangan degil. Jangan degil. Degil dari mana? Degil tu maksudnya bila kita ni Allah Ta'ala kata sesuatu, kita nak ikut cara kita juga. Kufur ni kadang-kadang dia tidak berlaku dengan sekelip mata. Kufur ni dia tak berlaku dengan sekelip mata. Sebab hadis menyebut titik demi titik, titik demi titik. Jadi kita ni penting untuk kita kawal hati dari titik yang pertama lagi. Jangan bermudah-mudah dengan benda maksiat walaupun kecil. Tak apa, kita buat maksiat sikit je. Macam orang main dengan dadah. Tak apa, sekali je, kena sekali, lepas nak lagi kena sekali, akhir sekali daripada ekstasi jadi heroin tu cucuk. Maksiat ni lagu tu sifat dia. Dan begitulah juga kekufuran, sifat dia lagu tu. Mungkin pada awalnya dia menolak, aku ni tak nak campur lah dengan agama, tak nak lah. Lama kelamaan hati dia makin keras, makin keras, makin keras. Allah Ta'ala kata, thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati ni bila dia sampai kerah punya keras, dia akan jadi lebih keras daripada batu. Jadi kalau ada, semalam saya jumpa dengan seorang duduk sembang-sembang, dia kata, Ustaz, dia cerita lah, macam mana lah, kata anak dia ni umur 15 tahun tapi payah nak suruh semayang. Umur 15 tahun payah nak suruh semayang. Saya kata ke dia, kalau kira agama ni suruh hajar semayang daripada kecil lagi, jangan tunggu besar 15 tahun. Daripada kecil lagi. Nabi kata, muru auladakum bis salat wa hum sab'a sinin. Umur 7 tu suruh dah. Padahal tak suruh rotan lagi, suruh dah. Nabi SAW ni bayi lagi. Thumamah bin Uthal. Kemudian cucu-cucu dia lain. Cucu-cucu apa panggil Umaymah dah. Cucu-cucu dia. Umaymah binti anak kepada Zainab. Nabi sayang sungguh. Hasan dan Husain Nabi sayang. Duduk main atas belakang Nabi ni daripada zaman kecil, kanak-kanak lagi mari dah duduk main atas belakang Nabi waktu solat. Umur 7 Nabi suruh ajar dia sembahyang. Umur 10 tu baru kalau tak sembahyang Nabi suruh hukum. Kalau umur 15 baru nak sembahyang, baru nak suruh, payah dia kata nak suruh sembahyang. Saya kata, kalau kira Nabi suruh awal lagi, dia kata, yalah ustaz, kebetulan anak dia dulu di atas sekolah Cina. Jadi kawan-kawan dia berkawan dengan orang Cina.
Kadang-kadang orang ni dia tak tahu kesan tu kecil sikit. Dia hantar tu konon-kononnya mungkin nak sekolah Cina ni, dia kata nampak mungkin lebih pandai, lagi cerdik, boleh bahasa Cina. Tapi hak dia lupa ialah asas akidah tu. Jaga hati ni daripada kecil. Kita duk nampak, oh kata sekolah Cina lagi bagus. Dia mengaji tak kenal Allah, dia ngaji tak kenal Nabi dia ngaji tak agama dia. Umur dia 7 tahun tu adalah waktu hati dia tengah. Tapi kita dia nampak, nak suruh nampak gapo. Apa sebab dia nak pergi atas sekolah Cina? Tapi gitulah saya kata ke dia, better late than never. Suruhlah. Lagu mana pun dia anak kita juga. Lagu-lagu mana pun kena buat better late than never. Mudah-mudahan walaupun dia dulu tak semayang, dia jadi juga orang semayang bila kita suruh. Daripada dia tak semayang langsung sampai ketua. Ini masalah hati. Hati ni dia tak jadi hari ni sehari lahir terus jadi kafir dah. Dia mari titik akhir sekali jadi kerah, lebih kerah daripada batu. Ini masalah dia. Jadi sebab tu kita ni, hati ni bukan milik kita. Kerana Nabi SAW sendiri, antara doa yang paling banyak Nabi baca ialah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita ni, hati kami ni di atas ketaatan dan agama. Anak-anak kita tu kalau dia kerah hati, jangan kata kerah hati dia, mungkin ada masalah dia bini ataupun nak uji kita sikit, tapi jangan putus asa. Biarlah hari ni kita tegur dia berubah 1 daripada 1000%. 100% tu kita kata nampak sangat. Tak. Kalau kita tegur dia berubah 1/1000 ataupun 0.1/1000, tak apalah, kurang-kurang 1 titik keimanan ada di hati dia. Esok bagi tahu lagi 1 titik keimanan tu ada, dan bersamanya hilang 1 titik hitam. Berapa titik yang ada kita pun tak tahu, gelap gelita. Batu antara perkara yang menyucikan hati ialah berjalan ke masjid. Kita sebut semalam, langkah sekali Allah Ta'ala angkat 1 darjat, Allah hapuskan 1. Ambil wuduk, bersihkan diri. Jadi masalah hati ni masalah penting, kerana dialah raja yang menganggota ibadan kita. Nabi SAW kata, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sekepintu je, tapi kalau baik dia baik seluruh tu, kalau rosak dia rosak hati. Hak kita tak nak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi sekali lagi kita pesan, jangan diremehkan masalah maksiat dan jangan diremehkan masalah dosa, kerana 1 tu boleh mengakibatkan tertutupnya. Bermula dengan 1, lama kelamaan boleh menutup hati. Ada cara dah nak membersihkan? Ada. Orang beriman, Nabi SAW sebut, innal mu'mina idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu wa in zadat zadat hatta ta'lu qalbahu fadzalika ar-ranu alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang mukmin, kata Nabi, bila dia buat dosa, ada titik hitam dalam hati dia. Tapi Allah Ta'ala bagi cara kepada orang mukmin. Apa dia?
fa in taba wa naza', bila dia taubat dan dia berhenti, wasta'taba suqila qalbuhu, Allah Ta'ala bersihkan hati dia balik. Orang mukmin dia ada istimewa istighfar. Istighfarlah banyak-banyak. Kita tak tahu hati kita ni setara mana, tak tahu. Tapi bila orang baca Quran, kita tak nangis. Bila orang sebut tentang kasih sayang terhadap Allah, kasih sayang terhadap Rasul, hati kita rasa kerah. Makna kita kena istighfar banyak-banyak. Okey? Bersihkan hati. Pasal apa? Kita takut kepada hati yang tertutup sehingga dia tak nampak dan tak faham tentang agama Allah. Kita berlindung dengan Allah daripada hati yang keras. Kita berlindung dengan Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Cerita bab hati ni tuan-tuan, package doa Nabi berkaitan dengan hati banyak sangat. Banyak sangat doa hak Nabi ajar supaya kita ni jaga hati. Hak kata ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hak semalam kita baca dalam doa nak pergi sembahyang, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Dan doa penghilang kesedihan, apa ni? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu taman dalam hati kami. Banyak sangat doa bab hati ni. Tapi kena ambil sikit-sikit pun tak apa. Yang penting kita minta dengan Allah agar Allah sucikan hati kita dan banyak-banyakkanlah beristighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita. Hal paling bahaya kategori ketiga, golongan munafik, yang ni bermula ayat wa minan nas. Esok kita baca insya-Allah. Allahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.